Sementara itu, esok genap setahun Datuk Seri Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri susulan pilihan raya umum ke-15 yang cukup sengit. Dan jika perjalanan beliau sebagai Ahli Parlimen Pembangkang penuh onak dan duri, tempoh setahun sebagai PMX atau Perdana Menteri ke-10 juga syarat dengan dugaan dan cabaran. Selain tanggungjawab sukar untuk melindungi Malaysia daripada tempias geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu, Datuk Seri Anwar juga fokus memastikan kestabilan politik yang dipulihkan terus kekal. Ikuti kupasan wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki. Meletakkan harapan baru bagi rakyat Malaysia, mengangkat martabat mereka, menghentikan kebobrokan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dan membela nasib rakyat. Kenyataan pertama Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dalam meletakkan konsep Malaysia Madani sebagai teras kerajaan perpaduan ketika ini. Memerangi rasuah menjadi keutamaan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membawa beberapa individu berprofil tinggi ke mahkamah untuk menghadapi pertuduhan berkaitan rasuah dan pengubahan wang haram. Dalam meluncurkan program ekonominya, Datuk Seri Anwar mensasarkan golongan miskin dan terpinggir yang memerlukan pembelaan segera. Pelbagai bantuan bernilai berbilion ringgit turut diluluskan untuk pesawah dan golongan senasib. Kalau nak datangkan satu dasar ekonomi itu harus ihsan, harus manusiawi, harus bantu yang susah, golongan rentan. Dan ini dapat dilihat melalui inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan. Menerusi inisiatif Payung Rahmah, pelbagai jenis bantuan dan inisiatif bagi membantu golongan berpendapatan rendah dan miskin tegar terus diperkasa. Pembelaan golongan memerlukan terpaksa diimbangi dengan keperluan menguruskan hutang negara lebih 1.3 trilion ringgit. Hutang negara juga melebar akibat pemberian subsidi pukal yang mencecah lebih 80 bilion ringgit tahun lalu dan boleh melepasi lebih 100 bilion ringgit setahun jika tidak diubah kepada subsidi bersasar. Usaha memastikan subsidi hanya dinikmati golongan sasaran dijangka mula dilaksanakan Mac tahun depan. Ia tentunya memerlukan perancangan dan pelaksanaan teliti lagi berkesan agar ia tidak dipolitikkan. Selain itu, kos sara hidup melonjak memberi cabaran tersendiri kepada kerajaan Datuk Seri Anwar yang turut dibelengui dengan isu bekalan beras tempatan dan risiko kenaikan harga barangan seperti gula. Juga, walaupun terus mencatat pertumbuhan, jumlah perdagangan Malaysia menunjukkan tren menyusut akibat permintaan global perlahan dan harga komoditi rendah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar lantang mengangkat isu keganasan di Gaza sekaligus menyerlahkan suara Malaysia dalam kalangan negara Islam. Kalau dari segi kepentingan, mungkin kita tak banyak nak kata kaya, kita bukan negara kaya. Strategik sudah tentu ya. Tetapi satu aspek dalam pembinaan hubungan luar ini adalah hubungan peribadi. Dan itulah kelebihan yang ada kepada Datuk Seri Anwar. Antara kejayaan utama Datuk Seri Anwar sejak November lalu ialah memulihkan kestabilan politik negara dengan membentuk sebuah kerajaan stabil dan kukuh serta dapat menguruskan perbezaan hal kepartian secara baik. Malah, Datuk Seri Anwar memperkukuhkan kestabilan kerajaan dengan meraih sokongan 4 ahli parlimen bersatu, satu tamparan bagi presidennya, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional, PN. Pun begitu, PN khususnya Bersatu dan PAS terus menjadi pesaing politik utama kepada Datuk Seri Anwar dan sekutunya dalam gabungan kerajaan. Sebagaimana yang dipancarkan menerusi keputusan pilihan raya 6 negeri Ogos lalu. Justru Datuk Seri Anwar dan sekutu beliau dalam kerajaan perlu memantapkan sokongan rakyat dan ini boleh dicapai sekiranya kerangka ekonomi madani yang dilancarkan dapat menangani masalah negara dan meningkatkan ekonomi rakyat secepat mungkin. Laporan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki, TV3.